Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian pada hari yang bahagia ini sebagai penyambungan yang dibagi kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, dan kita masih berada dalam bab zakat dia. Jadi insya-Allah taala kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti daripada yang ini minggu yang lepas ini insya-Allah. Maka pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan beberapa ini perkara berkenaan dengan kewajipan membayar zakat, yang mana penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu hilang ini duitnya, maka tidak diwajibkan baginya membayar zakat, melainkan kalau sekiranya dia mendapatkan duit itu kembali maka diwajibkan. Begitu juga kita membicarakan berkenaan dengan seorang wali, diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat bagi seorang bayi, yakni yang dia menjagainya. Begitu juga dengan orang gila, walaupun dia adalah seorang yang bukan mukallaf, akan tetapi diwajibkan yakni bagi walinya untuk mengeluarkan zakat ini bagi dirinya. Selepas itu kita membicarakan berkenaan dengan misal yakni yang disebutkan oleh kita mengatakan penulis, yang mana beliau menyebutkan misal berkenaan yakni dengan dia mendapatkan duit itu, yang dia menjagainya. Begitu phone ya. Berkenaan yakni dengan apabila seseorang itu dia menyewakan rumahnya dan dia mendapati duit sewa selama 2 tahun dan ia telah sampai yakni kepada nisab, maka tidak diwajibkan baginya untuk dia mengeluarkan zakat bagi duit ini tersebut, disebabkan dia belum memiliki duit itu disebabkan manfaat, iaitu sewaan bagi rumahnya belum lagi ini digunakan dengan yakni sepenuhnya. Tetapi apabila berlalu yakni 1 tahun, dia hanya membayar separuh sahaja, dan apabila yakni tahun ini yang kedua, maka dia membayar bahagian yang kedua. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan daripada sini. Penulis ini mengatakan al-amwalul lati tajibu fiha zakah, yakni jenis-jenis harta yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Walaupun ada sebahagian juga saya telah membicarakan pada minggu yang lepas, tapi tak apa ya, kita mula hari ini yakni daripada bahagian ini. Jadi kita lihat di sini penulis ini mengatakan wala tajibu zakatu illa fil mawashi. Ini adalah jenis-jenis ini harta. Dia mengatakan zakat tidak diwajibkan kecuali al-mawashi. Al-mawashi adalah binatang ternakan, dan kita dalam mazhab Imam Syafi'i hanya ada 3 jenis saja: kambing, lembu ini dan unta. Wan nabat, ini adalah jenis tanam, ini tanaman. Az-zahab ini wal fiddah, emas ini dan perak. Wa urudu tijarah, ini adalah barangan yang dilakukan yang dijual beli dalam perniagaan. Wa ma yujadu minal ma'dini wa rikas, begitu juga zakat ini bagi tambang dan zakat ini rikas, iaitu harta jahiliyah yang dijumpai. Wa tajibu zakatu fi ainil mal, dan zakat diwajibkan yakni pada wang itu, yakni wang yang diwajibkan ke atas yang mengeluarkan zakat. Lakin law akhraja min ghairi hijaz, tapi kalau sekiranya dia mengeluarkan zakat daripada wang selainnya, maka ini dibolehkan. Ini juga saya telah menerangkan ini pada minggu yang lepas. Saya memberikan misal kalau seorang itu dia ada 25 yakni unta. Kalau dia ada 25 unta, maka diwajibkan dia mengeluarkan seekor yakni unta betina, dan sama ada dia mengeluarkan daripada yakni untanya ataupun yakni dia membeli yakni unta lain dan dia mengeluarkannya yakni sebagai yakni zakat. Ini yang kita maksudkan, zakat diwajibkan atas unta yang dimilikinya, akan tetapi wajib dibolehkan baginya untuk dia mengeluarkan unta yang lain sebagai yakni zakat. Selepas itu ini beliau mengatakan
fa bimujarradi haulan fa bimujarradi haulanil haul yamlikul fuqara'u minal mal qadra al-fardi. Jadi ini juga saya telah menerangkan, ini juga perkara yang penting ya, yakni apabila sampai yakni haul kita, maka wang zakat itu sudah menjadi milik bagi si miskin, bukan ini milik kita lagi. Itu sebab kita sebagai orang Islam wajib kita mengetahui bilakah haul kita. Dan saya mendapati ramai yakni orang, ini misalan mereka tidak mengetahui bila yakni haul bagi zakat mereka. Ini misalan orang datang, ini dia menanyakan, saya nak mengeluarkan zakat. Dan apabila ditanya haulnya yakni bila, maka kita mendapati ramai orang tidak mengetahui. Pertama sekali, dia tidak mengetahui apa itu haul. Dan perkara yang kedua, dia tidak mengetahui bila haulnya bermula. Kalau kita tidak mengetahui bila haulnya bermula, maka ini adalah masalah. Perkara yang ketiga, perlu kita mengetahui haul ini berdasarkan dengan kalender Islam, bukan yakni kalender Gregorian yang kita ada. Kalau kita menanyakan kepada orang bilakah dia punya haul, dia mengatakan misalan bulan Januari misalan, ataupun bulan Februari, ini adalah salah ya. Sebab ini hukum agama Islam bersangkut paut ini dengan kalender Islam. Dan kita tahu ada perbezaan di antara kalender Islam dengan kalender yang kalender yang ini Masihi. Kalau sekiranya kita tiap-tiap tahun ikut kalender yang ini Masihi, berdasarkan dengan wang kita yang ini selama 20 tahun, 30 tahun, tentu sekali dia ada perbezaan. Dan kita akan silap yang ini mengeluarkan zakat yang ini pada masanya. Jadi ini daripada perkara yang kita harus yang ini mengambil berat, harus kita mengetahui ini perkara dengan baik. Dan saya yakin ramai ini di luar sana silap pandang ini dalam perkara ini. Apa yang ini kepentingannya sekarang? Penulis ini mengatakan kalau sekiranya duit itu sudah sampai kepada haul, maka kadar yang diwajibkan dalam zakat sudah menjadi milik siapa? Milik fuqara. Penulis mengatakan yamlikul fuqara'u minal mal qadral wajib, qadral fardi. Jadi sekarang ini misalan kalau satu orang itu ada $10,000, maka 250 ini dikirakan ini sebagai apa? Zakatnya. Dikirakan sebagai zakatnya. Maka duit tersebut sudah menjadi milik bagi si miskin kalau sekiranya ia sudah sampai ini kepada haul. Hatta law malaka mi'atai dirham faqat lam yuzakiha ahwalan lazimahu zakatu lisanatil ula faqat. Ini juga saya telah terangkan minggu yang lepas. Kalau dia memiliki wang yakni kadarnya sama seperti nisab, seperti 200 dirham. 200 dirham ni adalah nisab ini bagi perak ya. Maka kalau sekiranya dia tidak mengeluarkan zakat dan selama 10 tahun dia simpan 200 dirham, hanya diwajibkan tahun yang pertama saja. Apa sebabnya? Sebab sebahagian daripada wang tersebut sudah menjadi milik si miskin. Maka bagi tahun-tahun yang seterusnya, dia sudah tidak sampai kepada nisab. Walaupun dia pegang 200 dirham, tetapi bukan semua 200 dirham dimilikinya. Itu sebab hanya diwajibkan baginya bayar tahun yang pertama sahaja. Jadi ini yang kita berhenti ya pada minggu lepas. Saya minta maaf ya. Tapi tak apa, yang kita telah membicarakan yang ini sikit sebanyak berkenaan dengan murajaah ataupun ulang kaji ya. Sekarang ini kita teruskan. Penulis ini mengatakan walau talafa maluhu kulluhu ba'dal haul wa qabla tamakkuni minal ikhraj saqatatiz zakah. Sekarang penulis ini memberikan misal kalau satu orang itu duitnya hilang ataupun musnah selepas haul. Yakni misalan haulnya ini bulan Rabiul Awal. Jadi dia ada misalan $10,000. $10,000 daripada tahun lepas. Sampai yang ini bulan Rabiul Awal, maka wangnya hilang sebagai misal. Ataupun dicuri, dirampas ataupun musnah dan sebagainya. Wa qabla tamakkun, dia belum lagi mampu nak mengeluarkan zakatnya. Yang ni misalan dia baru on the way nak jumpa fakir miskin, nak mengeluarkan ini zakatnya, maka wangnya dirampas ini misalan. Maka kesemua 10,000 ini habis. Maka tidak diwajibkan baginya mengeluarkan zakat. Sekali lagi saya ulang ya. Sekarang ini misal satu orang ada $10,000. Jadi dia punya haul Rabiul Awal, hari pertama bulan Rabiul Awal. Sampai yang ni hari pertama bulan Rabiul Awal, dia nak pergi bayar zakatnya, orang merampas ini duitnya kesemuanya.
maka adakah diwajibkan ke atasnya menggantikan duit zakat itu? Ataupun adakah tetap diwajibkan kita mengatakan ke atas yang mengeluarkan ini zakat? Maka di sini kita mengatakan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Walaupun ini wangnya telah sampai haul, akan tetapi dia belum lagi mampu untuk mengeluarkannya. Tapi beza kalau sekiranya dia ada kemampuan yang ini untuk mengeluarkannya, tapi dia melambatkan. Ini yang seperti mana akan disebutkan nanti. Wa in talafa ba'duhu bihaitsu naqasa 'anil nisabi lazimahu biqistil baqi wa saqata biqistit talif. Kalau sekiranya wangnya musnah ataupun wangnya hilang, tetapi sebahagian daripadanya sahaja. Misalnya dia ada 10,000, 7,000 dirampas. Jadi dia ada 3,000. Maka sekarang penulis ini mengatakan apa yang diwajibkan adalah dia mengeluarkan zakat bagi 3,000 tadi. Dia mengeluarkan zakat bagi 3,000. Ini yang baki. Betul ke tidak? 7,000 dicuri. 3,000 yang ini 3,000 masih disimpan. Jadi tidak diwajibkan ke atasnya membayar zakat bagi yang dicuri, tetapi yang ini bagi yang ada padanya. Dan disebabkan ia sudah sampai kepada haul. Ia sudah sampai kepada haul dan wang kesemuanya sampai kepada nisab, cuma sebahagian besar ini sudah dicuri, maka apa diwajibkan adalah dia membayar zakat ini bagi wang yang baki. Wa in talafa maluhu kulluhu aw ba'duhu ba'dal hauli wat tamakkun. Sekarang ini beza sikit ya. Tadi kita mengatakan kalau sekiranya wangnya hilang dan dia belum lagi ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya dia belum ada kemampuan untuk dia belum mampu mengeluarkan, misalan baru hari pertama haulnya, hari pertama daripada bulan Rabiul Awal, dia tengah on the way nak bayar zakatnya, misalan dia nak bayar zakatnya, duitnya ini dirampas, maka ini kita mengatakan tidak diwajibkan dibayar zakat. Kalau sekiranya sebahagian dirampas, sebahagian yang baki, hanya diwajibkan dibayar yang baki sahaja. Ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, sekarang penulis mengatakan sudah sampai ini haul, duit sudah sampai kepada nisab, dan dia mampu mengeluarkan zakatnya, tetapi dia tidak mengeluarkan. Misalnya ini asnaf ini semua ada di hadapannya, dia boleh memberikan duitnya kepada fakir dan miskin dan sebagainya, tetapi dia tidak mengeluarkan, dia sengaja melambatkannya. Lambat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari. Selepas itu duit itu dirampas. Maka sekarang diwajibkan dia mengeluarkan zakat, sebab ini tidak ada keuzuran baginya. Dia mampu mengeluarkan, tetapi dia melambatkan. Dan melambatkan ini hukumnya adalah diharamkan. Kalau sekiranya zakat kita pada awal ini bulan Rabiul Awal, maka diwajibkan ini kita mengeluar pada awal ini bulan Rabiul Awal, yakni dengan syarat kita sudah mendapati fakir dan miskin dan mereka-mereka yang boleh menerima zakat. Kadang-kadang kita ada wang zakat tapi tidak ada asnaf. Tapi di negara seperti negara kita dan dunia zaman sekarang ini hampir ini mustahil ya. Mana-mana yang ini mesti ada orang ini yang menerima zakat, ini kemiskinan dan kefakirannya ini banyak wujud di mana-mana sahaja yang ini seseorang itu berada di dalamnya. Tapi kalau sekiranya dia memang betul-betul tidak dapat mendapati asnaf, maka ini juga ini daripada apa yang kita mengatakan dia tidak mampu yang ini mengeluarkan zakat. Wa in talafa maluhu kulluhu aw ba'duhu ba'da al-hauli wa tamakkuni lazimahu zakatul baqi wa talif. Jadi sama ada yang dicuri itu kesemuanya ataupun sebahagiannya. Kalau sekiranya kesemuanya juga dia kena bayar duit zakatnya. Kalau sekiranya sebahagian daripadanya, maka dia kena bayar yang baki dan dia kena bayar yang dicuri. Apa sebabnya? Sebab ada tamakkun. Dia sudah mampu boleh mengeluarkan zakat, tetapi dia melambatkannya. Walau zala mulkuhu fil haul, kalau milikannya hilang ini pada haul, apabila yang ini sedang berlalu yang ini haul, walau lahzatan, walaupun satu ketika, summa ada ila milkihi fil haul, dan selepas itu kembali kepada miliknya pada haul yang sama, au lam ya'ud au mata, ataupun dia tidak kembali miliknya kepadanya, ataupun dia meninggal dunia pada pertengahan haul, saqatatiz zakat, maka tidak diwajibkan baginya untuk dia mengeluarkan zakat. Jadi kita lihat beberapa misal yang disebutkan yang ini di sini oleh penulis. Pertama sekali penulis ini mengatakan, sekarang ini satu orang ini dia ada wang yang sudah sampai kepada nisab dan dia sedang berada di pertengahan haul. Kalau sekiranya milik bagi wang tersebut hilang daripadanya,
milik dia tidak memiliki wang itu. Yakni misalan satu orang ini dia sedekahkan semua duitnya kepada orang miskin, misalan dia sedekahkan dia ataupun dia memberikan kepada ahli keluarganya yang sedang susah. Satu orang misalan dia ada $10,000 pada awal Rabiul Awal, belum lagi satu haul. Jadi selepas 2-3 bulan misalan dia memberikan misalan 7,000 kepada adiknya yang sedang sakit di hospital misalan. Maka dia milik berapa? Dia milik 3,000. Dia milik 3,000. Maka sekarang kita mengatakan tidak ada haul baginya. Tidak ada haul baginya. Melainkan kalau duit itu kembali misalan. Duit itu kembali misalan lagi 6,000 yang ini dia dapat misalan daripada orang lain Maka 6,000 kita campur 3,000 yang ini 9,000. 9,000 ini sampai kepada haul. Maka sekarang kita mulakan haul yang baru. Apa sebabnya? Sebab miliknya bagi wang yang awal sudah tidak ada wujud padanya. Sebab dia telah memberikan sebahagian besar ataupun dia telah memberikan kesemuanya kepada orang lain. Sama juga kalau sekiranya dia beri kepada orang kawan dia misalan, dia ada $10,000, dia berikan kawan dia $9,000. Selepas itu kawan dia berikan dia balik. Sekarang miliknya tadi dia milik duit ini. Selepas itu hilang milik. Selepas itu kembali milik. Maka ini juga menyebabkan tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Sebab haul ini sekarang bermula sekali lagi. Disebabkan miliknya telah hilang dalam pertengahan haul ataupun dalam haul itu, maka sekarang kita mengatakan apabila duit itu kembali kepadanya, maka dia bermula haul yang haul yang baru. Walau lahdatan, penulis mengatakan walaupun seketika. Satu orang misalan dia ada $10,000, dia berikan kepada kawannya $10,000. Selepas itu kawannya berikan dia balik. Jadi dalam masa 1 minit misalan, dia berikan kepada kawannya, lepas itu kawannya berikan kepadanya balik. Sekarang kita mengatakan selama 1 minit milik itu telah hilang daripadanya. Maka sekarang bermula haul yang baru. Bermula haul yang baru. Suma'ada ila milkihi fil hauli aw lam ya'ud, ataupun dia tidak kembali kepadanya, dia memberikan $10,000 dan terus dia kosong, bankrupt, dia tidak ada duit. Ini adalah misal yang kedua. Yang ketiga, aw mata fi asnal haul. Orang ini misalan dia ada $10,000 dan haulnya 1 Rabiul Awal, baru berlalu 3 bulan, selepas sudah meninggal dunia, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat bagi duit 10,000 tadi. Dan semua duitnya akan diberikan kepada ahli waris. Melainkan kalau ada hutang dan sebagainya, itu dalam bab faraid. Maka kita tidak mewajibkan zakat ke atas harta peninggalannya, sebab dia meninggal dunia dalam masa haul. Beza kalau sekiranya dia meninggal dunia selepas haul dan dia belum lagi mengeluarkan zakat, maka sekarang sebelum kita bagikan faraid, wajib kita mengambil bahagian zakat daripada wang peninggalannya. Itu sebab ahli waris kita perlu tahu sama ada bapa kita ada keluarkan zakat ataupun bila dia ada ataupun dia belum keluarkan zakat dan sebagainya. Perlu kita mengetahui. Dan begitu juga ibu bapa, kalau anak-anak sudah besar, tidak ada masalah terangkan kepada anak-anak bila kita punya haul. Bila kita punya haul, dan ajarkan kepada anak-anak bagaimana mengeluarkan zakat apabila mereka sudah remaja dan sebagainya, supaya mereka tahu. Nanti bila mereka bekerja dan mereka berniaga, mereka tahu bagaimana nak mengeluarkan zakat. Ramai orang tidak mengetahui apa itu nisab, apa itu haul, bagaimana nak mengeluarkan zakat dan faraid begitu juga. Maka ini semua adalah daripada cabaran-cabaran kita sebagai umat Islam pada zaman ini. Maka perlu kita menghidupkan kembali akan ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Tapi kita lagi sikit, insya-Allah kita berhenti kalau dapat sampai bab sadaqatul mawashi. Penulis selepas itu mengatakan wa yabtadi'ul mushtari wal waris al haula min hini milkil mal. Jadi orang yang mendapat sesuatu harta, seorang waris misalan, dia baru dapat harta bapanya yang sampai kepada nisab. Begitu juga seorang telah membeli sesuatu, membeli kambing misalan 100 kambing. Dia telah membelinya. Maka sekarang dia sudah menjadi milik, betul ke tidak? Dia sudah menjadi pemilik bagi harta tersebut, sama ada dia mewarisi ataupun dia beli. Sekarang mula haul. Jadi haulnya bermula pada masa dia beli ataupun pada masa dia mewarisi. Apabila seorang meninggal dunia, maka itu adalah masa
yang dia mewarisi, yani misalan kalau sekiranya bapa dia meninggal dunia misalan pada 1 Rabiul Awal, selepas itu harta bapanya diberikan yani kepada anak sebagai harta warisan, dan 50,000, 60,000 sebagai misal, maka sekarang ini baru kita mengatakan mula haul. Sekarang baru kita mula haul. Kita tidak mengatakan wajib keluarkan zakat ini dulu baru haul, tidak. Yani sekarang ini sudah mula haul, lepas tahun baru diwajibkan ini kita mengeluarkan zakat ini atas harta tersebut. Lakin law azala milkahu fil hauli firaran min az-zakati fa innahu yukrahu wal asahu annahu haram. Kalau sekiranya seorang itu dia dapat duit ini misalnya, selepas itu di pertengahan haul dia sengaja nak lari daripada zakat, ini yang penulis ini mengatakan dia nak lari daripada zakat, ini apa dia buat? Dia berikan kepada kawan dia ataupun berikan kepada adik dia duit, tapi dia hilah, dia mengatakan aku berikan kau kepada ni. Dia melakukan akad hibah misalnya, aku berikan ini kepada engkau, yakni $50,000 ini sebagai hibah. Maka kawan dia mengatakan aku terima hibah ini yang jumlah ni, yakni $50,000. Sekarang apa dia telah melakukan adalah dia telah mengeluarkan miliknya bagi 50,000 tadi kepada kawannya. Tetapi dia mengatakan kepada kawannya, nanti kau hibahkan aku balik. Jadi kawan dia pun mengatakan aku memberikan kau $50,000 ini sebagai hibah. Dia mengatakan aku menerimanya. Sekarang ini apa telah berlaku? Dia telah menjadi milik ini balik 50,000. Dia menyangkakan Allah yang ini tidak mengetahui. Yakni sebab dia melakukan sedemikian supaya dia mengeluarkan 50,000 itu daripada miliknya, dan selepas itu ini dia dapat balik supaya dia dapat bermula haul yang baru. Jadi tidak diwajibkan dia mengeluarkan apabila yakni datang haul. Maka ini penulis mengatakan wala asa annahu haram. Dalam Islam ini ia adalah perkara yang diharamkan. Yani ini yang sebagian ulama kita mengatakan dia cuba ini nak menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini adalah daripada sifat ini golongan munafik. Allah mengatakan mereka cuba nak menipu Allah, tetapi pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa yasihul bai', dan sah yakni jual beli dalam apabila seorang itu dalam haul, walau ba'a ba'dal haul. Kalau sekiranya dia jual beli selepas haul, wa qabla al-ikhraj, dan dia belum lagi mengeluarkan zakat, maka tidak sah yakni jual belinya pada bahagian yang diwajibkan yakni dia mengeluarkan zakat. Yakni satu orang yakni misalan zakat bagi tijarah ini misalan dia ada barang-barangan yakni misalan dia jual baju yakni misalan, dan bajunya yakni jumlah ini $10,000, dan selepas yakni haul dia belum lagi keluarkan zakatnya, dan hari itu juga dan dia belum mengeluarkan zakat, selepas itu dia jual yakni semua bajunya. Maka kita mengatakan bahagian yang kadar zakat 20.5% yakni daripada jualan itu tidak sah, sebab yakni dia belum lagi mengeluarkan zakat dan perbuatannya adalah haram. Dia wajib yakni sepatutnya mengetepikan duit zakat dahulu, baru yakni dia menjual dia menjual yakni baru baju yakni tersebut. Maka kadar yang diwajibkan zakat ini ia tidak menjadi sah, maka ia menjadi batil. Batala fi qadri zakat wa sahha fil baqi. Manakala yang bukan yakni bagi kadar ini zakat, sah yakni bagi yang baki. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.